Salam sejahtera. PRK Nenggiri, kampanyenya baru masuk hari yang ketiga. Tapi ada sudah ura-ura kata pilihan raya PRK Nenggiri mungkin akan dibatalkan. Wow, kenapa sampai macam itu sekali? Adakah kalau benar dibatalkan itu akan membawa makna atau membawa keuntungan kepada mana-mana parti politik atau gabungan? Siapa yang akan menerima laba? Tetapi rupa-rupanya idea persoalan PRK Nenggiri mungkin akan dibatalkan timbul apabila rupa-rupanya penyandang sebelum ini, penyandang kerusi tersebut yaitu Azizi Abu Naim, sekarang ini masih lagi berjuang di mahkamah untuk menghentikan kempen pilihan raya tersebut kerana beliau masih lagi dalam proses permohonan injuksi. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan yang muktamad. Kempen di Nenggiri sedang berlangsung. Azizi tak boleh halang PRK, pilihan raya kecil, kata Suruhanjaya Pilihan Raya. Muhammad Azizi Abu Naim tidak boleh menghentikan kempen pilihan raya kecil PRK yang sedang berlangsung di Nenggiri, kata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Wakil Suruhanjaya itu, yaitu Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali alias Arwi, hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa permohonan injuksi Azizi adalah akademik. Azizi sedang berusaha untuk menghalang SPR daripada menjalankan PRK Nenggiri yang ditetapkan pada 17 Ogos. Sementara menunggu pelupusan saman utamanya, mencabar pemberhentian keahliannya daripada bersatu. Hanir memberitahu Mahkamah Sivil petang ini bahawa kempen telah dijalankan sejak hari penamaan calon pada 3 Ogos dan undi pos telah pun dikeluarkan. Azizi tidak boleh menghalang SPR daripada menjalankan tugas perlembagaannya. Sebarang injuksi yang diberikan akan bercanggah dengan kepentingan awam, katanya. Rit pilihan raya telah dikeluarkan pada 28 Jun. Penamaan calon pada 3 Ogos. Proses pilihan raya telah bermula. Pengundian pada 17 Ogos. Yang tinggal ialah pengundian awal dan pilihan raya umum. Proses pilihan raya telah bermula. Lebih-lebih lagi sebab SPR tidak harus dihalang daripada menjalankan tugas perlembagaannya, kata Hanir kepada Pesuruh Jaya Kehakiman Ros Mawar Rozain. Azizi gagal dalam percubaan awal pada 27 Jun untuk Mahkamah Sibil menghentikan sementara PRK Nenggiri. Sementara itu, semasa prosiding mahkamah hari ini, peguam yang mewakili Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah berhujah bahawa permohonan perintah sekatan Azizi telah dipintas oleh peristiwa. Ia seperti memutar balik roda masa. Ia bukan sesuatu yang patut kita lakukan, kata Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud. Awang menegaskan bahawa sejak Azizi didakwa telah diberhentikan keahliannya, ahli politik itu boleh bertanding dalam PRK Nenggiri tetapi tidak berbuat demikian. Sebagai jawapan, Peguam Azizi Rajan Navaratnam berhujah bahawa anak guamnya masih mengekalkan ahli bersatu sekaligus tidak hadir pada hari penamaan calon. Rajan menegaskan Azizi tidak mahu menjadi calon kerana ini akan menjejaskan tuntutannya terhadap bersatu. Ros Mawar kemudian menetapkan Isnin depan untuk menyampaikan keputusannya, sama ada untuk menangguhkan PRK akan datang. Menerusi saman itu, Azizi memohon pengisytiharan mahkamah bahawa artikel 10.5 dibacakan dengan 10.4 dan 10.6 Perlembagaan Bersatu
melanggar hak perlembagaannya untuk kesaksamaan di hadapan undang-undang dan kebebasan berpersatuan. Dia berhujah bahawa pemberhentiannya sebagai ahli bersatu adalah tidak sah dan pengisytiharan Speaker Kelantan bahawa Nenggiri dikosongkan adalah terbatal dan tidak sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita pasti membuatkan walaun pembangkang moroyan. Itu kata seorang netizen di ruangan komen. Mereka kata, yang kali ini memang akan kena game over terus pembangkang. Akhirnya, apa yang dilaung-laungkan oleh Anwar Ibrahim ditunaikan. Bermula esok, diesel akan 5 sen lebih murah. Betul kan? Akhirnya diesel turun 5 sen. Wow, tahniah. Harga runcit diesel akan diturunkan 5 sen kepada RM3.30 seliter bagi tempoh bermula esok hingga 14 Ogos. Kementerian Keuangan berkata ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Nah, yang ini Anwar Ibrahim dah banyak kali terangkan. Ramai orang yang viralkan semula video laungan Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan besok harga akan turun. Waktu itu harga minyak kita memang rendah. Harga dunia, minyak dunia adalah rendah. Dan banding dengan harga minyak Malaysia pada waktu itu sepatutnya boleh diturunkan lagi. Tetapi tidak diturunkan. Sekarang ini harga minyak global sudah terlalu mahal. Dan negara kita pula mempunyai sistem minyak subsidi sebelum penyesaran subsidi diesel yang sangat-sangat menguntungkan bukan saja rakyat Malaysia yang kaya raya, tetapi juga para penyeludup minyak di luar negara. Akhirnya, dengan pengenalan subsidi diesel bersasar, negara kita kini menikmati penjimatan sehingga ratusan juta ringgit sehari. Itulah sebabnya kita perlu meneruskan penyasaran subsidi diesel bersasar ini. Saudara, dengan pengumuman penurunan harga minyak ini, maka betullah apa yang kata Anwar kata. Kalau tren penurunan harga minyak atau kalau harga minyak global turun, kerajaan janji akan turunkan harga. Hari ini kita sudah dapat apa yang dijanjikan. Bermula esok, harga diesel akan turun 5 sen. Baguslah kan? Jadi sekarang nih, apa pula tuntutan? Nak jadi 50 sen baru gembira. Tak tahulah. Nak kurang pun tak gembira, tak kurang pun tak gembira. Itulah kan. Kementerian Keuangan berkata, ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Walau bagaimanapun, harga RON 97 dan RON 95 masing-masing kekal pada RM3.47 seliter dan RM2.05 seliter. Manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pengumuman ini pastinya mengejutkan seluruh rakan pemerhati politik, juga rakan penganalisis ekonomi, bukan saja di Malaysia dan tetapi juga di dunia. Bagaimana kerajaan sekarang ini boleh turunkan 5 sen harga diesel? Itu semua kerana berkat kerja keras daripada para pemimpin yang ada di Malaysia. Jumpa lagi, tinggalkan komen anda, share video ini. Keputusan Speaker Dewan Rakyat kali ini disambut dengan riang gembira, sorak-sorai daripada rakyat jelata, daripada netizen. Ini apabila diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat, ahli parlimen yang ponteng tegar, tak suka datang berbahas ataupun datang ke mesyuarat di Dewan Parlimen,
Ahli parlimen Ponteng Parlimen, selepas ini tak akan dapat allowance. Silap hari bulan boleh hilang kerusi. Wah, ramai netizen yang menyambut keputusan terbaru ini, yaitu allowance ahli parlimen yang Ponteng Parlimen mungkin akan dipotong dan silap hari bulan boleh pula hilang kerusi. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan parlimen selepas ini kemungkinan akan ditarik allowance kehadirannya. Lebih teruk lagi, wakil rakyat berisiko kehilangan kerusi mereka jika tidak hadir bersidang selama 6 bulan tanpa alasan sah. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, peraturan sedemikian akan berjalan sebaik sahaja Akta Perkhidmatan Parlimen PSA dikuatkuasakan. Jelas beliau, tidak semua ahli parlimen boleh menghadiri semua sesi persidangan pada setiap masa, kerana masing-masing mempunyai tugasan rasmi, khususnya ahli kabinet. Namun kehadiran adalah wajib, melainkan ada perkara lain yang tak dapat dielakkan, katanya. Tak apalah, netizen kata, kami pun faham, kami pun tahu, kamu punya kerja, terutamanya ahli kabinet. Mereka kena ikuti mesyuarat di tempat lain, jemputan-jemputan yang lain, dan lebih daripada itu, mereka juga mempunyai kerja yang mereka perlu buat. Terutamanya juga ada juga yang kerana kesihatan. Tapi yang mengecewakan netizen ialah kenapa sampai begitu kerapnya beberapa pemimpin, terutamanya netizen mengaitkan dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang yang telah pun dilaporkan kerap tak hadir ke parlimen. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai begitu teruknya kehadiran mereka? Kalau soal kesehatan tak apalah, tapi kadang-kadang bukan juga soal kesehatan. Itu yang betul-betul membuatkan netizen jadi bengang. Kata Speaker Dewan Rakyat lagi, memang tiada lagi ahli parlimen yang kehilangan kerusi atas sebab ini setakat ini. Tapi langkah baharu itu penting untuk memastikan tanggungjawab dalam menghadiri persidangan. Berdasarkan PSA, saya mencadangkan ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan untuk tempoh tertentu akan kehilangan allowance mereka. Apa-apapun, kita tunggu PSA diluluskan kabinet sebelum dibentang pada persidangan parlimen nanti, katanya kepada media. Akta Perkhidmatan Parlimen PSA yang dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini tidak akan mengganti atau memansuhkan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347. Media pada Oktober tahun lalu melaporkan yang di-Pertua Dewan Rakyat sedang melihat dengan serius langkah-langkah perlu yang lebih ketat dilaksanakan, termasuk memotong allowance ahli parlimen jika mereka berterusan tidak hadir ketika sesi sidang parlimen. Johari dilapor mencetuskan idea untuk memotong allowance ahli parlimen yang tidak hadir ke sesi sidang parlimen sebagai satu langkah mencegah ketidakhadiran dalam kalangan mereka. Ia kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen yang tidak hadir selama beberapa hari, walaupun ahli parlimen dibayar RM500 sebagai allowance harian. Wow, rupa-rupanya allowance harian dibayar RM500 sehari kalau ahli parlimen itu hadir. Tapi itulah netizen kata, buat apa dibagi 500 itu kalau tak hadir? Lebih baik diberi kepada orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Timbalan Ketua Polis Negara tegur siapa? Apabila beliau kata, pakat-pakat makan rasuah, kemudian pergi haji. Ini memang paling panas dan mengejutkan kita semua. Siapalah agak-agaknya yang ditegur oleh timbalan Ketua Polis Negara ini? Siapalah orang yang sanggup
Pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji nih. Ini memang betul-betul panas. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Pichai berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor satu negara. Melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Khan berkata, pentingnya untuk semua pihak membenteras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak benteras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang di atas atau kalau yang atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini yang akan bermaharajalela pula. Amat mendukacitakan, ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah dah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah. Semua boleh ambil rasuah menurut ucapan Ayub Khan tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah. Isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara, kata Ayub Khan lagi. Klip video yang dimuat naik itu adalah ketika beliau berucap pada Hari Integriti Prasarana tahun 2024 yang diadakan hujung Julai lalu. Ayub Khan berkata, orang yang makan rasuah menganggap apabila mereka pergi menunaikan umrah atau haji, dosa itu telah diampunkan Allah. Namun katanya, dosa terhadap masyarakat adalah lebih besar kerana rasuah adalah memakan duit orang lain. Banyak dalam kalangan orang Melayu Islam kita yang masih beranggapan rasuah ini okey, kata Ayub Khan. Dia orang anggap rasuah ni ibarat cukup tahun pergi haji habis dosa. Balik haji bersih, seputih kain putih, kata Ayub Khan lagi. Setiap bulan dia pergi umrah. Tiap-tiap tahun dia pergi haji. Tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia bahawa tindakan dia makan rasuah tak apa. Nanti pergi haji minta maaf, minta ampun, Allah maafkan, kata Ayub Khan. Tidak. Rasuah ini kita punya dosa dengan masyarakat, kata Ayub Khan lagi. Yang menjadi persoalan netizen pada malam ini ialah siapa yang disindir ditegur oleh Timbalan Ketua Polis Negara ini. Pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Pendedahan berani daripada Timbalan Ketua Polis Negara. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda.